baru-baru ini, baru-baru ini ada satu perhimpunan oleh Women's March diadakan di Kuala Lumpur. Menurut dakwaan mereka, bahawa mereka telah cuba menghantar borang permohonan untuk mengadakan perhimpunan, tetapi telah direject sebanyak 5 kali. Dan akhirnya yang terakhir itu diterimalah. Kemudian Ketua Polis Negara kata berkemungkinan Balai Polis tak faham prosedur ataupun tersilap, ataupun berkemungkinan borang yang dihantar itu tak berapa komplit, ada kemungkinan. Tetapi polis Dan Wangi pula mengatakan bahawa mereka tidak menerima sebarang permohonan katanya. So saya rasa memang tak terima sebab tak lepas pun pegawai kat depan tu kan. Saya rasalah. Tetapi baru-baru ini dikatakan bahawa perhimpunan itu disiasat. Okey, peguam, kerajaan hipokrit sebab masih biarkan himpunan aman disiasat. Women's March 2024 menyifatkan kerajaan bersifat hipokrit kerana tetap membiarkan penganjuran perhimpunan aman disiasat polis, kata pada masa yang sama melaungkan reformasi. Saya dan aktivis sudah penat dengan pihak kerajaan yang masih membenarkan siasatan di bawah Akta Perhimpunan Aman. Kerajaan ini dipimpin oleh Pakatan Harapan agak memalukan apabila mereka dahulu melaungkan semangat reformasi dan turut menggunakan jalanan untuk menyuarakan bantahan pada saat mereka menjadi pembangkang, kata Peguam WMMY Zaid Malik. Dia menegaskan kebebasan berhimpun adalah hak setiap warga negara termaktub dalam perkara 10 Fasal 1A Pelambang Persetujuan dan tidak sewajarnya dihalang oleh mana-mana pihak. Zaid mengiringi 4 individu dipanggil polis bagi membantu siasatan berhubung penganjuran perarakan sempena Hari Wanita Sedunia di Kuala Lumpur pada 9 Mac. Selain Zaid, 2 lagi peguam yang diwakili adalah Rajusian Pillai dan Azira Aziz. Terdahulu, Ketua Polis Dan Wangi memberitahu siasatan dibuat mengikut Seksyen 15 Akta Perhimpunan Aman kerana didakwa melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh polis. Dia juga berkata jawatankuasa penganjur akan disiasat di bawah Seksyen 14 kerana mengibar spanduk dengan unsur sensitif. Dengan unsur sensitif. Saya nak tengok apa unsur sensitif dia. And transphobia. Yang tu, betul. Alright. Ahli Jawatankuasa WMMY Azura ni berkata pihaknya ada hak untuk menganjur perarakan tersebut setiap tahun. Polis tak perlu bazir masa memanggil dan menyiasat kami. Dalam proses permohonan aman, kita hanya perlu menghantar notis pemakluman. Berkenaan suara yang kami bawakan dan plankard kami tulis, itu adalah hak kami seperti yang termaktub di dalam perlembagaan. Baik. Okay, now dia ada 2 perkara yang disebut dekat sini. Bila disebut tentang reformasi, polis tidak ada masalah untuk perhimpunan tersebut berlaku dan perhimpunan itu telah berlaku. Okey, perhimpunan itu telah berlaku dan telah pun dijalankan. So, siasatan itu bukan ke atas perhimpunan. Siasatan itu ke atas perkara sensitif yang diorang bawa di dalam perhimpunan. Itu je. Jadi, betul kita ada kebebasan di dalam perhimpunan. Akta Perhimpunan Aman membenarkan mereka menghimpun. Dia menggunakan alasan Women's March Day. Tetapi dia menggunakan perkataan-perkataan yang sensitif. Dan antara perkataan sensitif adalah transfobik, transseksual, pondan. Ni saya nak bagi tahu kepada wanita, di Eropah pun, di negara Amerika pun, orang dah menolak dah transseksual ni yang mula infringe hak wanita. Kita kat Malaysia ni baru nak memperjuangkan hak tersebut. Dekat sana dah terlalu melampau sampai lelaki berpakaian wanita dah boleh masuk jamban perempuan, dah boleh mengintai anak-anak perempuan yang tengah salin baju. Is that what women try to perjuangkan sekarang ini? We are going backwards sebenarnya. You nak call me transphobic, you call me lah. For me, now isunya sekarang ini, men has been encroaching di dalam wanita punya hak, dibenarkan oleh feminis moden sekarang ini. Dan saya percaya kalau ini dibawa ke Malaysia, maka dia akan menggugat hak wanita yang sebenar. Kita kena ingat, transseksual, pondan-pondan adalah lelaki. Biological men, mereka adalah lelaki. Suka atau tidak, mereka adalah lelaki. They can wear whatever they want, they can dress whatever they want, they can make up whatever they want, they are men. They are free to dress. Mereka nak berpakaian macam mana pun, berpakaianlah. Tetapi mereka tetap lelaki dan I will not allow lelaki infringe hak wanita. And the fact yang
apa orang kata, aktivis wanita ini membenarkan transseksual masuk ke dalam hak wanita. That is by itself a disgrace to women. I against that 100,000%. Transsexuals are men, noktah. They are men. No such thing as transphobia. They have something wrong in their mind. They have to get checked. And that's that. You not argue otherwise, you cannot. Transsexual men are men. Okay? Now, this is a free country. You can say what you want to say. I can say what I want to say. I argue otherwise. Kalau you betul-betul feminis, you perjuangkan hak wanita, bukan perjuangkan hak lelaki. Itu yang disoal siasat oleh polis. That is the sensitive stuff. Nak berhimpun, tak ada masalah. Dah dibenarkan pun perhimpunan tu. Tiba-tiba kerajaan ni disalahkan kerana berhimpun. Kerajaan ni tak kata salah nak berhimpun. But the negative message, the sensitive message yang you bawa itu. Nah, bila kerajaan ini kena serang oleh walaon, kamu ke yang membela? Kamu ke yang mengatakan sebaliknya? Tak. Sebaliknya kamu entang balik kerajaan ini. Kamu ke yang terpaling untuk nak membela kerajaan ini? Tidak. Sebaliknya kamu yang akan, orang kata apa, akan kenakan balik kerajaan ini. Now, you nak call it conservative ke, right wing ke, whatever lah. Movement, trans movement di Europe, di US, di Canada has backfired the society. It has backfired the society. And kalau kita bawa budaya itu ke Malaysia, it will ruin our society. You call me whatever you want to call me, I will stand on that ground. Kita nak debate, kita boleh debate. Silakan, jom. Aku tak ada masalah dengan benda tu. Alright? Okay. So, itu cerita lain. Nak buat perhimpunan wanita yang kau nak pergi berhimpun pasal lelaki tu, kenapa? Kan? Transgender tu lelaki yang kau nak pertahankan lelaki tu, kenapa? Kau pertahankan je lah wanita. Hak-hak wanita, representasi wanita. Mungkin kalau sekiranya mereka kekurangan itu, kekurangan ini, pertahankan yang itulah. Yang kau nak pertahankan lelaki itu, kenapa? Right? Okay? Habis kat situ. So, bila polis panggil, tiba-tiba kau nak kata, oh, kerajaan tak membenarkan perhimpunan. Mat. Setiap perhimpunan tu dibenarkan, tetapi mengikut syarat-syarat dia. Women's March, nama dia Women's March. Berhimpunlah tentang hak wanita. Yang kau berhimpun tentang hak lelaki itu, kenapa? Kalau kami nak berhimpun tentang hak kami buatlah perhimpunan kami. So, no, tak payah. Tak payah jadi terpaling. Macam geng-geng PAS ni tak payah. Alright? Okay. Niza gagal lagi dalam pemilihan Amanah Gopeng. Ampangan pula. Bekas Menteri Besar Perak Muhammad Nizar Jamaluddin gagal lagi menempatkan dirinya dalam kelompok teratas ahli jawatankuasa Amanah Gopeng dalam pemilihan semula yang diadakan hari ini. Perkara itu disahkan oleh Ketua baru Amanah Gopeng Ahmad Tarmizi Musa. Ya, beliau tidak terpilih. Nizar gagal mendapat untuk berada dalam kelompok 15 tertinggi bagi kawasan tersebut dalam pemilihan hari ini. Ia secara automatik tidak membolehkan Exco Perak itu dipertimbangkan mengisi sebarang jawatan parti dalam kawasan tersebut. Berbeza daripada pemilihan kebanyakan parti, jawatan utama amanah di peringkat akar umbi sehingga ke tahap tertinggi ditentukan oleh kelompok teratas melalui kaedah musyawarah. Kata Ahmad Tarmizi, Amanah Gopeng boleh membincangkan cadangan jika ada untuk memberikan jawatan lantikan kepada Nizar selepas ini. Setakat ini, sebarang cadangan untuk lantikan tambahan tidak diputuskan lagi. Apa-apa pun tunggu dalam mesyuarat, katanya. Sementara itu, Seagung Amanah, Faiz Fazil berkata mesyuarat tahunan Amanah Gopeng diadakan semula hari ini berikutan mesyuarat terdahulu dibatalkan kerana tidak mengikut tata cara yang sepatutnya. Dalam kes ini, mereka buat secara hybrid. Undian oleh ahli yang hadir secara online tidak dapat disahkan kerana sistem pengundian disediakan hanya untuk undian fizikal, katanya. Untuk rekod, Nizar yang juga Adun Sungai Rapat kini dilantik memegang portfolio infrastruktur tenaga air dan pengangkutan awam. Nizar menjadi Menteri Besar yang ke-10 Pakatan Rakyat sebelum dikhianati pada waktu itu. Nizar yang juga ketika itu bersama PAS memenangi kerusi DUN Pasir Panjang. Kekalahan Nizar ini bukanlah yang pertama kali dihadapinya dan dia juga gagal mendapat undi mencukupi bagi melayakkan diri dalam kelompok 15 teratas. So, itu sajalah berita daripada Amanah saya bawakan tadi. Update sedikit, sedikit sana, sedikit sini kan. Alright. Baik.